apa tabiat gaya hidup anda yang sedang menjemput bala? Anda anggap biasa-biasa, tapi sebenarnya menjemput bala. Saya nak mulakan dengan bercerita tentang tabiat yang menjemput bala. Tapi sebelum tu, anda kenalah tahu apakah fitrah. Anda selalu dengar sebagai manusia, anda dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tapi fitrah tu apa? Fitrah tu maksudnya cara asal anda dicipta sewaktu bayi. Teknologi fitrah tu apa pula? Teknologi fitrah merujuk kepada programming yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas fitrah jasad, jiwa, akal, roh. Tahukah anda bagaimana jasad, jiwa, akal, roh harus berfungsi pada setiap detik? Apakah kaitan berpuasa di bulan Ramadan dengan teknologi fitrah jasad, jiwa, akal, roh? Inilah yang ramai tak tahu. Dan bila anda tak tahu, tanpa sedar anda akan pandu kehidupan ke arah yang salah. Secara tak sengaja, anda sedang menjemput bala. Nak tahu tak apa tabiat gaya hidup anda yang sedang menjemput bala? Penting untuk anda fahami supaya anda boleh pandu kehidupan ke arah kejayaan. Nak berjaya apa? Nak berjaya keluar dari jiwa kacau supaya jiwa boleh tenang bahagia. Nak berjaya sihat supaya hidup bebas dari telan ubat. Nak hidup jauhi patah hati supaya hidup dipenuhi cinta dan kasih sayang. Nak jauhi hidup susah supaya hidup anda disulami kejayaan dan kekayaan yang melimpah. Anda anggap biasa-biasa, tapi sebenarnya menjemput bala. Hidup manusia dipenuhi dengan tabiat makan. Pagi, tengah hari, petang, malam khas untuk makan-makan. Tapi untuk kekalkan fitrah pada tahap optima, jasad anda perlu stop makan 2 atau 3 hari setiap minggu. Sebab tu Allah cipta formula berpuasa. Rasulullah SAW pun berpuasa Isnin dan Khamis. Jika anda malas nak berpuasa setiap minggu pun, demi menjaga kesihatan jasad, jiwa, akal, roh anda, Allah paksa anda semua dan saya dengan mewajibkan kita berpuasa selama sebulan Ramadan. Tujuan Allah adalah untuk mensucikan jasad, jiwa, akal bagi mengekalkan sistem enjin jasad agar berfungsi pada tahap optima. Supaya anda boleh hidup dalam keadaan sihat mental, jiwa tenang, sihat fizikal. Bila dah suci, barulah sesuai untuk roh yang suci kekal hidup dalam jasad untuk jangka waktu yang panjang. Barulah anda boleh hidup panjang umur, insya-Allah. Bagaimana perasaan anda? Bukankah berpuasa ni menguntungkan anda? Supaya anda boleh panjang umur, insya-Allah. Anda anggap biasa-biasa, tapi sebenarnya menjemput bala. Berpuasa diwajibkan ke atas orang-orang beriman. Anda sangka anda faham apa itu iman. Tapi sebenarnya ramai orang tak faham. Masih belum faham. Orang-orang beriman mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La bermaksud tolak. Tak percaya. Tak beriman. Tidak mendahului. Tidak mementingkan apa-apa atau sesiapa pun kecuali Allah. Macam mana anda nak percaya kepada Allah seperti yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ramai orang hari ini nak percaya pada Allah, tapi mereka hidup ikut suka hati, fight fitrah, bukan cara Nabi. Sebab itulah dalam tak sedar setiap hari mereka sedang menjemput bala dan kehidupan mereka semakin susah, semakin sempit, tak tenang.
Kenapa penting untuk ikut cara Nabi? Kerana itulah cara follow fitrah yang paling lengkap. Nak tahu bala apa yang anda sedang jemput? Jom, follow saya sepanjang 30 hari Ramadan ini. Anda anggap biasa-biasa, tapi sebenarnya menjemput bala. Best ke? Best sangat bila anda tahu tujuan Allah mewajibkan anda berpuasa ni. Sebenarnya supaya anda boleh sihat, panjang umur, berjaya, kaya. Best ke? Best sangat. Tabiat gaya hidup hari ni, semua orang fikir kalau dah puasa seharian tu mestilah kena balas dendam, makan banyak-banyak bila berbuka. Bazar Ramadan pun sangat membantu anda balas dendam. Tapi kan anda sedar tak, tujuan berpuasa tu untuk menahan nafsu. Takkanlah bila berbuka tu anda berlebih-lebih mengikut nafsu. Boleh ke sihat, panjang umur, berjaya, kaya kalau macam tu? Anda tahu tak, makan berlebihan sampai ketak perut tak adalah ruang. Sepertiga air, sepertiga udara, sepertiga makanan. Dalam keadaan gitu, anda takkan jadi sihat. Malah anda menjemput lebih banyak bala penyakit. Anda memang jemput bala bila anda makan protein tinggi haiwan tiap hari. Anda anggap biasa-biasa, tapi sebenarnya jemput bala. Yeay, Ramadan dah tiba. Masa untuk diet, nanti boleh kurus. Tapi tabiatnya menjemput bala. Makin gemuk pun ada. Kenapa gitu? Sebab setiap kali berbuka atau bersahur, ada orang yang makan lagi banyak lauk berbanding makan nasi dan sayur. Kononnya nak ikut diet tinggi protein haiwan. Bagus ke diet yang tinggi protein haiwan ni? Ramai yang sangka ikut sunnah Nabi SAW, makan kambing tiap hari. Salah tu. Nabi SAW makan kambing 3 anak bulan sekali tau. Dapurnya tak berasap. Kecuali 3 anak bulan sekali. Sebab tu Nabi SAW sihat walafiat. Anda ni yang makan kambing 3 kali sehari, sebab tu anda jemput bala penyakit kan. Kajian saintifik pun membuktikan anda memang jemput bala bila anda makan protein tinggi haiwan tiap hari. Anda anggap biasa-biasa, tapi sebenarnya menjemput bala. Anda tahu tak, dari sudut kajian saintifik pula, ada kajian yang menunjukkan bahawa orang yang makan protein haiwan berlebihan, bacaan glukosanya tinggi berbanding dengan orang yang tak makan protein haiwan. Kenapa ini berlaku? Sebab bila anda berlebihan makan protein haiwan, menyebabkan intramuscular fat melekat seperti chewing gum pada reseptor insulin, sehingga glukosa tak dapat masuk ke dalam sel dan terkumpul di luar sel dalam salur darah. Jadi, bila anda ambil bacaan gula, bacaannya tinggi. Pastilah lepas berpuasa penat-penat, anda kena kencing manis. Namanya menjemput bala kan? Bukan calang-calang bala yang anda jemput. Sudah jatuh ditipu tangga. Dari kencing manis mendorong kepada kegagalan hati dan buah pinggang. Hingga kitaran maut membawa serangan jantung. Nak stop jemput bala? Teruskan ikuti siri 30 hari 30 bala bersama saya, Hakimah Rozaini. Bila anda banyak tidur, maka tak jadilah proses pembakaran lemak tu.
Berpuasa ni memanglah buat kita rasa letih, lesu di siang hari. Kerana masa berpuasa, sistem enjin jasad sedang melakukan proses percambahan berjuta-juta sel baru. Sistem enjin jasad mendapatkan tenaga untuk melakukan proses-proses rest and healing daripada tindak balas kimia dalam jasad yang sedang membakar lemak untuk dijadikan tenaga. Dari sudut biologi, proses bila glycogen ditukarkan kepada glukosa untuk dijadikan sumber tenaga. Tapi alkisahnya, bila anda banyak tidur, maka tak jadilah proses pembakaran lemak tu. Maka proses tu tak berlaku. Jadi apa yang berlaku? Ialah lemak semakin banyak terkumpul, bukan terbakar. Semakin banyak lemak tersumbat dalam salur darah. Semakin lama, semakin banyak tersumbat dalam sistem enjin jasad. Maka makin tinggilah risiko kena sakit darah tinggi, sakit jantung, masalah buah pinggang, stroke. Sebab itulah kajian saintifik membuktikan kalau anda layan letih tu dan tidur berlebihan, risikonya anda akan terkena penyakit kencing manis, sakit jantung, boleh mati mengejut selepas Ramadan ni. Inilah namanya menjemput bala bertimpa-timpa. Untuk nak elak dari jemput bala, ikuti episod seterusnya dalam siri 30 hari 30 bala bersama saya, Hakimah Rozaina. Anda rasa video ini bermanfaat? Jom like, follow, share dan komen Ibn Sina Wellness untuk tahu lagi.